Selamat petang Dr. Samal dan rakan-rakan sekalian. Saya Tan Yi-eun dari kumpulan 10 bersama dengan ahli kumpulan saya, Haleng, Ifan, dan Nazmin akan membentangkan punca dan faktor penularan COVID-19 serta kesan kepada negara. COVID-19 atau coronavirus adalah nama rasmi novel coronavirus 2019. Simptom-simptom COVID-19 adalah seperti demam, batuk, letih, sesak nafas, dan sebagainya. Simptom tersebut biasanya akan muncul dalam tempoh 14 hari dan golongan warga emas atau mereka yang menghidap penyakit kritikal memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena jangkitan COVID-19. WHO telah menariskan beberapa rangka pencegahan iaitu seperti gelap membasuh tangan, mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter ketika berada di luar dan memakai mask ketika keluar dari rumah. Di samping itu, kami telah menetapkan 3 objektif dari tajuk penyelidikan kami iaitu mengenal pastikan punca-punca penularan wabak COVID-19 di Malaysia, mengkaji faktor-faktor peningkatan kes COVID-19 di Malaysia dan menganalisis kesan-kesan penularan wabak COVID-19 terhadap negara bangsa kita Malaysia. Kes-kes COVID-19 meningkat secara drastik. Jadi, apakah punca-punca penularan wabak COVID-19 di Malaysia? Puncak wabak COVID-19 di Malaysia ialah berasal daripada beberapa warga China pada 25 hari bulan Januari tahun 2020 yang masuk dari Johor dan penularan secara tidak terkawal adalah berlaku pada Mac 2020 dengan peristiwa perhimpunan agama seramai 16,000 orang di Kuala Lumpur. Selain itu, ketidakkerjasamaan rakyat untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP juga salah satu punca penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saumak serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Ching Haleng. Pada bulan lepas iaitu 29 hari bulan Mei, negara kita turut mencatatkan rekod tertinggi iaitu seramai 9,020 kes baru pada hari tersebut. Oleh itu, mengkaji faktor-faktor penularan adalah penting supaya kita dapat mengatasi masalah ini dengan sepenuhnya dan tanpa meninggalkan masa depan. Terdapat banyak faktor yang telah dikaji, antaranya ialah rakyat kekurangan kesedaran serta mengamalkan sikap kebetulan. Yang kedua, kekurangan katil di hospital. Ketiga, kekurangan kaki tangan hospital. Keempat, faktor politik. Kelima, tidak mematuhi peraturan kuarantin. Keenam, kelemahan SOP. Dan ketujuh, gagal mengamalkan sikap TKW. Dalam masa yang terhad ini, saya akan bincangkan 2 faktor yang pengkaji rasanya yang menjadikan faktor terutama kepada penularan wabak ini. Yang pertama, rakyat yang kekurangan kesedaran serta mengamalkan sikap kebetulan. Kebanyakan rakyat Malaysia tidak mempunyai pengetahuan yang sepenuhnya tentang statistik yang diumumkan seharian. Sebagai contoh, nilai R merupakan sesuatu indikator yang amat penting tetapi selalunya diabaikan oleh rakyat. Nilai R yang mencatatkan 1.07 bermaksud setiap 10 orang yang menjangkit wabak COVID-19, maka seramai 10.7 atau 11 orang akan mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti dalam masa tempoh 14 hari. Yang kedua, faktor politik. Badan-badan politik terdiri daripada banyak pemimpin negara. Oleh itu, aktiviti politik seharusnya mementingkan kepentingan rakyat dahulu. Sebagai contoh, pilihan raya di Sabah merupakan sesuatu isu politik yang meningkatkan penularan wabak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Nazmin Muhammad Sofi, nombor matriks 280149, akan menjelaskan tentang kesan COVID-19 kepada semangat nasionalisme dan patriotisme. Sebelum itu, COVID-19 telah memberikan banyak kesan buruk kepada negara seperti menjejaskan ekonomi negara dan isi rumah, mengorbankan banyak nyawa dan sebagainya, sehingga memaksa pihak kerajaan melakukan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, PKPP, PKPD dan sebagainya demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengawal penularan COVID-19 ini. Apabila tindakan ini dilakukan, kita dapat melihat bahawa munculnya semangat nasionalisme dalam diri masyarakat seperti melahirkan semangat keprihatinan dan perpaduan. Semangat keprihatinan dan perpaduan ini dapat dilihat melalui sikap masyarakat sama ada individu dan perkumpulan ataupun melalui pertubuhan dengan mereka membantu masyarakat lain demi meringankan beban mereka.
Sebagai contoh, masyarakat kini lebih mengenali individu seperti Albert Liu yang mewakili pertubuhan Kasih Umat Malaysia yang banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat dan membantu pihak barisan hadapan dengan mendermakan peralatan yang berkaitan. Tidak juga dilupakan kepada Yayasan Kram Malaysia, Syed Nazmi Al-Habsyi dan pasukannya serta ramai lagi yang turut melakukan perkara yang sama. Bukan itu sahaja, ianya juga dapat memberikan kesan kepada semangat patriotisme apabila masyarakat sanggup mengubahkan masa dan tenaga mereka daripada melakukan perkara yang mereka ingini. Bagi barisan hadapan pula, mereka sanggup mengubahkan masa bersama keluarga demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Ifan bin Ahmad Nazir, nombor matriks 280005. Terima kasih kepada saudara Faris Nazmin atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya akan menjelaskan kesan COVID-19 kepada pembinaan negara dan bangsa. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak kesan COVID-19 kepada pembinaan negara. Jadi, saya akan menjelaskan salah satunya, iaitu kurang kemasukan tenaga buruh. Sektor pembinaan, perkilangan dan pembinaan kekurangan pekerja disebabkan pandemik COVID-19. Hal ini kerana sektor-sektor ini kebanyakannya bergantung kepada pekerja asing. Disebabkan itu juga, banyak projek ataupun pengeluaran tidak dapat dihasilkan dalam skala yang besar. Kebimbangan terhadap varian virus daripada negara luar juga menyebabkan banyak syarikat terpaksa akur untuk mengurangkan tenaga asing dalam sektor mereka. Selain itu, kesan COVID-19 kepada pembinaan bangsa adalah dari segi pendidikan. Walaupun guru-guru tampak semakin berkebolehan dalam mengendalikan teknologi pembelajaran kini, namun pelajar-pelajar mengalami tekanan dari segi mental yang amat teruk. Pelajar tidak dapat fokus ketika kelas dalam talian kerana tidak merasai suasana pembelajaran sebenar kelas fizikal itu sendiri. Tambahan lagi, pelajar juga tidak dapat menambah soft skills seperti kemahiran berkomunikasi dengan baik kerana tidak dapat berjumpa secara kerap ataupun menyertai mana-mana pertandingan fizikal. Selain itu, pelajar juga menerima tugasan yang terlalu banyak dalam sesuatu masa yang perlu dihantar dalam masa terdekat. Perkara ini akan membuatkan pelajar berasa menyiapkan tugasan itu lebih penting daripada memahami apa yang akan diperolehi semasa kelas tersebut. Memandangkan wabak COVID-19 semakin serius di Malaysia, saya mencadangkan satu cara, iaitu semua rakyat menjalankan ujian swab supaya dapat menyelesaikan atau mengawal wabak COVID-19 di Malaysia. Hal ini demikian kerana jika semua rakyat menjalankan ujian tersebut, ia akan mengesan siapa yang positif dan mengasingkan mereka daripada populasi umum dengan lebih cepat dan dapat menghalang penularan wabak kepada golongan lain. Pada pendapat saya, untuk menangani isu ini sebenarnya, saya mencadangkan untuk meningkatkan lagi kesedaran rakyat. Hal ini kerana masih ramai masyarakat merasa bahawa mereka tidak akan berjangkit penyakit ini. Oleh itu, peningkatan kesedaran dapat dijalankan seperti merangkam filem dokumentari di hospital dan menyebarkan kepada masyarakat seluas mungkin. Dengan filem dokumentari ini, rakyat dapatlah melihat rupa sebenar jika menjangkit wabak COVID-19 dan memenangkan wabak ini dengan lebih serius. Seterusnya ialah masyarakat perlu sentiasa akur dengan perintah pihak wajib seperti arahan tidak pulang ke kampung. Walaupun pada permulaannya sukar untuk diterima oleh semua masyarakat, namun ianya demi kepentingan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu mengambil iktibar daripada kes yang berlaku baru-baru ini seperti kemunculan kluster pulang ke kampung akibat mereka yang negeri tidak mengikut arahan pihak tersebut. Setelah itu, kerajaan perlulah mempercepatkan proses vaksinasi agar semua sektor seperti perindustrian, perkilangan serta pendidikan dapat beroperasi penuh tanpa perlu mengikuti SOP yang ketat. Bagi sektor pendidikan pula, kita diharapkan mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan mampu mengatasi masalah-masalah baru yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.